ayat awal dan 10 ayat akhir Suratul Kahfi. Okey, ready semua ya? 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا وهي Tuhan kami آتنا من لدنك رحمة kurniakanlah buat kami ya Allah daripada sisimu rahmatmu wahai lana min amrina rasyada dan sempurnakanlah bagi kami dalam semua urusan kami petunjukmu yang jelas. Masya Allah. Sahabat-sahabat, itu adalah doa Ashabul Kahfi, pemuda Al-Kahfi. Ashabul Kahfi, ashab maksudnya sahabat ataupun teman ataupun kita kata apa ya, sahabat ni adalah orang yang sentiasa berdamping. Kahfi iaitu gua. Subhanallah. Dan kita tahu kisah Ashabul Kahfi ini di antara keajaiban dan mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pemuda 7 orang ditidurkan oleh Allah 300 tahun lebih tanpa makan, tanpa minum, tanpa apa-apa dan dibangkitkan semula seolahnya dia baru tidur sekejap, tidak ada perubahan pada fizikal dan sebagainya dan mereka dalam keadaan sihat walafiat. Dan Allah bertanya dalam ayat seterusnya, adakah kamu menyangka? Pada ayat ke-9, am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Allah bertanya pada ayat ke-9, adakah engkau mengira, adakah engkau menyangka bahawa orang yang tinggal di gua dan yang mempunyai ar-raqim. Ar-raqim itu ada perbahasan ulama lah. Ada yang kata anjing, ada yang kata lain-lain. Okey. Termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan. Subhanallah. Allah soalannya memberikan kita soalan supaya kita berfikir. Dan soalan ini juga nak menyatakan sebenarnya itu kecil je bagi Allah. Itu mudah je. Kita hari ini kalau jumpa orang tidur 2 hari tak bangun-bangun, tak bangun terus lah tu. Kira matilah tu kalau 2 hari tak bangun-bangun. Sebab manusia perlu makan, perlu pergi tandas, perlu minum, perlu perlu bangun lah. Kita kalau tidur sehari pun dah bengong lah kita ni kan. Kalau tak bangun-bangun tidur, lepas tu tengok jam tidur, kebetulan uzur pula tidur, sehari pun dah kebengongan dah. Subhanallah, Allah bertanya pada ayat ke-9, adakah kamu menyangka pemuda Al-Kahfi dan Raqim itu adalah daripada keajaiban yang menakjubkan? Subhanallah. Allah menempelak manusia supaya berfikir segalanya sangat mudah bagi Allah nak buat apa saja. Tidak ada halangan dan itu di sisi Allah tidaklah menakjubkan sangat. Maksudnya
Kita sahaja yang perlu merasakan bahawa itu menakjubkan. Namun yang lebih hebat daripada itu, kita boleh lihat dengan mata kita betapa besarnya alam ini, betapa hebatnya langit yang tidak bertiang, betapa lautan itu yang tidak bertepi, kehidupan kita. Bahkan ada banyak keajaiban yang ada pada batang tubuh kita. Subhanallah, bagaimana Allah menjaga setiap organ badan kita. Jantung kita, mana ada saintis yang boleh buat alat ataupun teknologi yang menyamai jantung. Paru-paru, aliran darah yang mengalir, keajaiban otak, keajaiban mata yang bila melihat semua nampak warna, beribu warna, rata warna pun kita boleh tengok perbezaan. Hijau ada lebih 10 warna hijau, biru lebih 10 warna biru, merah lebih 10. Bila tengok alam, lagi banyak warna-warna yang Allah ciptakan, ditangkap dengan satu mata yang kita guna 40 tahun, 50 tahun, dan maintenance yang Allah yang jaga. Subhanallah, terlalu banyak keajaiban Allah. Allahu Akbar. Sebab itu manusia tidak layak sedikit pun untuk dipuji dan dipuja. Tetapi tak salah kita menghargai dan puji manusia, suami kita, anak-anak. Tetapi mestilah disandarkan kepada Allah. Lalu bila kita nak memuji seseorang, kita sebut Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, barulah puji. Alhamdulillah bijaknya anak ni. Alhamdulillah handsomenya awak ni. Alhamdulillah, puji Allah dulu. Okey, sahabat-sahabat. Ayat yang ke-10 Suratul Kahfi merupakan doa Ashabul Kahfi. Kalau kita tak mampu, sebenarnya bukan tak mampu, cuma tak cukup mahu saja. Kalau mahu, pasti mampu. Faham maksud saya? Sebab ramai yang kata, Ustazah, saya tak mampulah nak hafal 10 ayat terawal. Saya kata, bukan tak mampu, cuma tak cukup mahu. Kalau betul-betul mahu, pasti mampu. Jadi 10 ayat terawal ni dituntut oleh Nabi untuk kita menghafal dan beramal dengannya. Namun jika belum lagi cukup mahu, saya tak cakap mampu, sebab tak nak manja-manjakan sangat diri kita ni. Sebenarnya tak mahu je, bukan tak mampu. Kalau belum cukup mahu untuk menghafal 10 ayat terawal ini, maka mampukanlah diri untuk hafal ayat ke-10 surah Al-Kahfi. Siapa yang beramal, lagi-lagi kalau setiap kali dia nak buat keputusan, nak buat tindakan, nak buat pilihan, insya-Allah dia akan buat tindakan, pilihan dan keputusan yang tepat. Kalaupun ketepatan itu tidak dilihat di awal, hujung nanti, lambat laun baru kita rasa tepat keputusan, walaupun awal buat keputusan tu nampak buruk. Sebab kita minta dengan Allah apa? Sebagaimana doa Ashabul Kahfi, ketika mereka meminta petunjuk daripada Allah, apa tindakan yang dia nak buat ni. Dia dah lari daripada negerinya. Bukan sebab takut ke dia Kianus, raja yang zalim, yang memaksa rakyat untuk menyembah dia, untuk kafir, bunuh, seksa dan sebagainya. Dia bukan takut diseksa atau dibunuh. Mereka menyelamatkan diri kerana mereka sebut kepada Allah, sekiranya kami ini mati, maka siapa yang nak sebarkan kalimah la ilaha illallah. Mereka memikirkan tutup agama Allah, mereka nak pertahankan kalimah la ilaha illallah, mereka nak sebarkan. Subhanallah. Dan saat mereka dalam mencari-cari apa nak buat, ke mana nak pergi dan sebagainya, mereka minta petunjuk dengan Allah. Ayat ke-10 itulah, Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, kurniakan buat kami, min ladunka, daripada sisimu, rahmah. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, kurniakanlah buat kami ya Allah daripada sisimu rahmatmu. Kita kena faham, rahmat luas maksud dia. Tidak ada spesifikasi maksud rahmat. Apa sahaja kebaikan yang kita perlu di dunia dan di akhirat, di alam barzakh, semua itu bentuk rahmat Allah. Bagi orang sakit, rahmat Allah datang dalam bentuk sembuh. Bagi orang sempit, rahmat Allah datang dalam bentuk lapang. Bagi orang yang miskin, rahmat Allah datang dalam bentuk kecukupan. Bagi orang berniaga, rahmat Allah datang dalam bentuk keuntungan. Orang yang sedih datang dalam bentuk kekuatan. Orang yang kecewa datang dalam bentuk bahagia. Maksudnya rahmat Allah itu kadang-kadang bukan datang dalam bentuk yang seronok-seronok, tapi datang juga dalam bentuk ujian. Lalu daripada ujian itulah kita jadi orang yang lebih kental. Daripada ujian itulah kita boleh membezakan mana yang baik dan buruk. Daripada kecewa itulah kita jadi orang yang lebih menghargai. Jadi ayat ni sangat indah tuan-tuan sekalian, Ashabul Kahfi, dan dirakam doa ini supaya kita pula beramal. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, kurniakanlah buat kami dari sisimu rahmatmu. Wahayyi lana, dan sempurnakan bagi kami, min amrina, dalam semua urusan kami, rasyada, petunjukmu yang jelas. Subhanallah. Kita setiap hari berhadapan untuk buat keputusan, tindakan dan pilihan. Nak makan apa, kita terpaksa memilih. Kan?
tindakan apa selepas tu, kemudian berhadapan dengan keputusan. Dan kita selalu sandarkan pada fikiran kita, saat kita dah bijak, kita dah ada pengalaman. Kita sandarkan pada orang keliling. Kita ada tim yang hebat. So seolah ni kita tak perlukan petunjuk daripada Allah. Dan apabila Allah melihat kita mula memutuskan hubungan dengan Allah, kita mula rasa hidup kita tidak memerlukan Tuhan, tidak memerlukan Allah dalam kita buat keputusan. Na'udzubillah min zalik. Saat itu terputuslah penjagaan Allah terhadap kita. Terputuslah pemerhatian Allah terhadap kita. Allah pun berpaling daripada kita, na'udzubillah min zalik. Tapi kalau orang, Masya Allah, bila dah biasa baca doa ni, dia mula merasakan apa sahaja yang dia buat itu adalah petunjuk daripada Allah, dan dia tenang walaupun datang ujian selepas dia buat keputusan. Dia kata pasti Allah akan bersama, sebab dah minta doa dah dengan Allah, dan keputusan ini dibuat selepas berdoa kepada Allah. Boleh sahabat-sahabat semua, nak pilih sekolah anak, baca doa ni. Nak pilih pasangan, oh lagilah, itu perkara besar tuan-puan sekalian. Nak pilih kedai makan, baca doa ni. Sebab kita tak tahu yang masak tu jaga solat ke tidak, amanah ke tidak, beli makanan, beli bahan nak masak tu yang halal atau tidak. Alhamdulillah. Okey, sekarang kita nak baca 10 ayat terakhir Suratul Kahfi. Baca sama-sama tadi 10 ayat terawal dan kita tekankan ayat ke-10. Okey, sekarang 10 ayat yang terakhir. Ini juga disarankan oleh Nabi, diwasiatkan oleh Nabi untuk kita beramal supaya selamat daripada segala fitnah akhir zaman, ujian tipu daya yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aradna jahannama yawma idzil lil kafirina 'arda الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم.